tell me that I'm never. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Oke, baik tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan himpunan anti Anwar. Himpunan untuk memprotes kerajaan, himpunan untuk menjatuhkan kerajaan. Kononnya Anwar Ibrahim ini tak reti jadi Perdana Menteri dan perlu dijatuhkan. Saudara-saudara, saya pun hairan juga. Berkaitan dengan ini, saya hairan kenapa ramai yang nak tumbangkan PMX, sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bermati-matian mahu menyelamatkan Malaysia dari keruntuhan dan kejatuhan ekonomi. Sudah pasti, yang mahu jatuhkan Anwar adalah daripada pembangkang. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan himpunan anti Anwar, baru-baru ini saja pun peguam yang menganggap Anwar scammer disiasat oleh polis. Dan begitu juga saudara-saudara, kita juga dengar baru-baru ini berkaitan dengan himpunan anti Anwar 2.0 yang diadakan di Tambun. Rasanya belum kedengaran pun ada himpunan itu dilakukan dan belum ada kabar pun adakah himpunan itu dibatalkan. Nah, berkaitan dengan ini, baru-baru ini saja polis sudah membuat kenyataan demo anti Anwar di Tambun tak patuh syarat. Nah, baru-baru ini pun himpunan anti Anwar yang dilakukan di Putrajaya, kalau saya tak silap, tak sampai pun 500 orang yang hadir. Bahkan ada yang membuat kenyataan melalui ruangan komen di seluruh media sosial dan juga di dalam channel YouTube yang berkata himpunan itu bukannya untuk memprotes kerajaan, melainkan untuk menyelamatkan tengkuk, menyelamatkan diri sendiri. Ada juga berkata himpunan ini bukan untuk menjatuhkan Anwar, melainkan menyelamatkan diri sendiri dan kroni. Ada yang kata menantu, menyelamatkan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi aku pun hairan juga. Adakah himpunan anti Anwar ini yang kononnya diadakan di Tambun ataupun himpunan anti Anwar 2.0, himpunan selamatkan Malaysia ini dibatalkan. Sudah polis membuat kenyataan demo anti Anwar di Tambun tak patuhi syarat. Jadi selepas ini mana-mana demo ataupun himpunan yang dilakukan yang mungkin dijangkakan tidak mendapat kehadiran yang memberangsangkan. Kalau benar ada himpunan anti Anwar 2.0 ini pada masa akan datang, berapa ramai yang nak hadir? Dan sudah pun beberapa pemerhati politik berkata, perkara ini hanya buang masa, buang tenaga, buang wang, dan buang masalah terutamanya. Lebih baik tak perlu hadir perhimpunan ini. Kenapa nak sangat jatuhkan Perdana Menteri? Sedangkan Anwar Ibrahim dalam keadaan yang berusaha untuk menyelamatkan ekonomi Malaysia. Bahkan pada bulan Julai ini sahaja banyak berita baik yang kita lihat melalui perkembangan ekonomi terkini di Malaysia. Jadi saudara-saudara, Anda boleh komen, adakah Anda setuju himpunan ataupun demo anti Anwar ini diteruskan? Tidak kira di Tambun, di Putrajaya, di hadapan rumah Perdana Menteri ataupun di mana-mana. Adakah himpunan ini relevan untuk dilakukan? Kalaupun benar, ada beberapa yang telah dijanjikan oleh Anwar ataupun kerajaan, rasanya bukan melalui demo untuk kita terjemahkan kepada kerajaan. Mungkin ada cara yang lain. Caranya Anda boleh komen di bawah macam mana cara supaya himpunan ataupun demo ini bukan menjadi salah satu option pilihan untuk menerjemahkan suara rakyat. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, menurut Anda perlukah demo ini dilakukan ataupun tidak? Kerana ini sudah pasti membuang masa menurut beberapa komen daripada pemerhati politik. Secara pribadi, pandangan secara pribadi rasanya tak perlulah demo itu ini. Kalau nak sangat Anwar Ibrahim jatuh, kita tunggu PRU 16. Kalau benar-benar rakyat tidak lagi memilih PMX, perkara itu akan berlaku. Tapi kalau rakyat terus memilih PMX pada PRU 16, bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti bakal terus memimpin kerajaan hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?
Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu pendedahan terkini SPRM. Berkaitan dengan skandal rasanya. Berkaitan dengan satu lagi um, SPRM detect satu lagi salah laku. Dan kali ini pula berkaitan dengan kapal selam. Akhirnya dikongsikan daripada Malaysia kini, SPRM temui petunjuk baru dalam kes Scorpion. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dilaporkan memperoleh petunjuk baru dalam siasatan mengenai pembelian kapal selam kelas Scorpion oleh Malaysia dari Perancis. Laporan oleh The Star yang memetik sumber yang mempunyai pengetahuan tentang siasatan itu menyatakan badan tersebut sedang menyiasat sebuah syarikat tempatan yang dipercayai telah membayar RM42 juta tanpa pengetahuan lembaga pengarahnya. Lebih menariknya, tuan-tuan dan puan, ada dikongsikan di sini. Laporan tersebut menyatakan bahwa jumlah yang didakwa di seleweng itu adalah sebahagian daripada kontrak bernilai RM530 juta untuk perkhidmatan sokongan berkaitan dengan pembelian kapal selam tersebut. Pembayaran tersebut dipercayai telah dibuat kepada syarikat-syarikat milik ahli keluarga, pemilik syarikat berkenaan yang membuat pembayaran itu. Berdasarkan perkembangan terbaru ini, SPRM akan memanggil beberapa saksi. Malah kami telah mengenal pasti beberapa daripada mereka dan telah merekodkan kenyataan mereka, kata sumber yang dipetik. Pembelian 2 kapal selam tersebut berlaku ketika Najib Razak menjadi Menteri Pertahanan pada 2002. Kedua-dua kapal selam yang dinamakan KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak tiba di Malaysia masing-masing pada bulan September 2009 dan Julai 2010. Namun, pemerolehan kapal selam tersebut telah dilanda kontroversi di Malaysia dan Perancis. Pada April 2022, seorang hakim Perancis telah mendakwa syarikat pertahanan Perancis Thales atau kesalahan bersubahat dalam rasuah berkaitan penjualan kapal selam tersebut kepada Malaysia. Thales pada masa itu berkata, sangat membantah tuduhan tersebut. April lalu, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, Suruhanjaya itu masih aktif menyiasat kes tersebut. Kes masih berjalan, yang mana kita sebenarnya masih berhubung dengan pihak-pihak luar negara bagi mendapatkan maklumat keterangan tentang beberapa transaksi, katanya di lapor media. Jadi saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan daripada SPRM yang pasti mengejutkan. Dan ini berlaku pada era Najib Razak menjadi Menteri Pertahanan. Persoalannya, kalaulah ini ada lagi jerum ataupun perasua ditangkap, adakah SPRM tidak lama lagi akan mengumumkan tangkapan terbaru kepada mana-mana kaki-kaki sakau, mana-mana jerum ini? Itu menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?